di dalam beberapa perjumpaan, yaitu di Tawau khususnya, bila saya nyatakan ya, kita yakin bahawa kita boleh mengatasi masalah air di peringkat Negeri Sabah dalam jangka masa setahun, berhubung kait dengan masalah contohnya di UMS, contohnya di hospital dan kemudahan-kemudahan yang lain. Kerana kita dapati bahawa perkara ini cukup penting kepada kita untuk very fokus bagaimana mengatasi masalah ini, iaitu berhubung kait dengan water treatment. Water treatment yang ada, kita tingkatkan kapasiti dia. Sudah ada, sedia ada. Contoh di Tawau, cuma kita tambah saja volume yang kita boleh tingkatkan, dan di samping itu disendakan, begitu juga di Telibong, di Tuaran. Cuma masalah dia dari segi pengagihan, distribution. Saya disebutkan, ada pipe yang bocor, ada leakages, ada non-revenue yang ada. Ini kena diadres. Kena ini dilakukan oleh pihak Jabatan Air Sabah. Dan manakala untuk water treatment dilakukan oleh swasta yang ada. Dan kita dapati bahawa perkara ini boleh diatasi dalam jangka masa yang pendek. Saya tidak sebutkan mengatasi masalah air di Nabawan yang tidak ada pipe. Saya tidak mengatasi di seluruh Sabah yang ada. Cuma keperluan hospital yang ada. Hotel hari ini membimbangkan kita. Ya, keadaan yang cukup sehingga pelancong-pelancong yang datang menyatakan mereka terpaksa menggunakan mineral water yang ada. Tapi tidak adalah serangkai pula saya sebutkan sampai jalan raya saya boleh siapkan dalam jangka masa 1 tahun. Takkan pula saya sebutkan bahawa kita akan selesaikan masalah bakan elektrik 1 tahun yang ada. Ya, itu tak betul. Ya, bukanlah kena kita juga faham sebagai seorang yang pernah menjawat jawatan di Semenanjung, di peringkat Negeri Sabah, kita tahu keadaan-keadaan membimbangkan kita. Malahan mereka dengan megah menyatakan bahawa perjanjian 63 mereka juga merupakan champion, dan kita menggunakan secara konfrontasi dengan kerajaan persekutuan. Tak pernah kita ada konfrontasi dengan kerajaan persekutuan. Malahan kita menyokong kerajaan daripada dahulu yang ada. Cuma kita nyatakan bahawa di peringkat Negeri Sabah kita nakkan otonomi kita. Kita kenakan mengurus pentadbiran Sabah ini penting kepada kita. Bila menyebut tentang perjanjian 63 ni, saya nak nyatakan, contohnya bila dalam perjalanan apa yang telah kita lakukan pada tahun 2019, daripada 21 perkara, 17 yang telah kita jayakan. Ya, ada yang dia nyatakan siapa nama dia? YB apa ni? Amizan. Amizan nyatakan bahawa mereka bersetuju dengan peruntukan. Kita bersetuju dengan peruntukan formula, kita tidak setuju. Waktu itu kita kena kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Kerana kerajaan persekutuan waktu itu bajet mereka terbatas. Bukan 400 bilion. Ya, peruntukan yang ada di peringkat itu hanya dalam lingkungan 200 bilion saja. Dan kita tahu kita berhadapan dengan masalah keuangan waktu itu. Jadi kita timbang rasa kena perkara ini perlu dirunding. Dia kena faham dua perkara ini. Pemberian khas satu bab, Sabah dapat, Sarawak dapat. Runding bagaimana perkara ini yang disebut dalam Perlembagaan Malaysia pun sudah ada. Pemberian khas, bagaimana pemberian khas bagi Sarawak? Contohnya di Sarawak, ya, daripada mula. Dalam hal Sarawak pemberian sebanyak 5 juta dalam setiap tahun. Dalam hal Sarawak pemberian yang ammonia dalam tahun 1994 disebutkan dalam Perlembagaan Malaysia. Ini, tapi bila manakala pula dalam hal Sabah 40% cukai. Dari mana dapat duit itu? Disebut di sini consolidated fund yang ada dan perlu diberikan balik kepada Sabah. Yang itu tidak perlu dirundingkan. Masa 2019, Kabinet Persekutuan dalam memutuskan memansuhkan jawatan kuasa rundingan dan mewujudkan jawatan kuasa melaksanakan perjanjian 63. Contohnya apa yang kita jayakan? Perlantikan kehakiman yang ada. Otonomi Ketua Hakim Besar Sabah Sarawak tidak pernah berlaku. Hari ini, mana kes yang berlaku di Sabah tidak perlu lagi dibawa ke Semenanjung. Siapa yang melakukannya? Waktu itu kerajaan kita bersekali dengan Pakatan Harapan. Ya, sekarang pun Pakatan Harapan jadi kerajaan juga. Takkan kita pula bila melihat hanya kepincangan tentang perkara-perkara yang saya nyatakan itu, bahawa perjuangan 63 kita hanya menerima segala-galanya. Tak, cuma kita nyatakan 40% of the constitutional right must be return to us. Itu yang sampai bawa pergi mahkamah itu. Manakala saya berharap sungguh dari segi contohnya tadi yang saya sebutkan, bagaimana air ni. Kalau mengikut laporan audit yang ada, ya,
The audit found that critical equipment such as water pump, CCTV system, and chemical alarm system were not well being maintained, directly contributing to unreliable of the water supply yang ada. Jadi kita kira melihat termasuk juga dari segi perjanjian, some kind of contract yang kita katakan tidak seimbang, ya, kontrak yang tidak begitu berpihak kepada kerajaan dan juga kepada syarikat, maka kita tamatkan kontraktor itu, ya. Dan ini yang kita nyatakan, recent acute water shortage in Sandakan which lasted for more than 6 days. Bakalan air yang ada, ya. Kenapa terpaksa beli diesel berbagai-bagai? Kenapa itu? Sehingga saya dipahamkan masuk ke mahkamah oleh kena syarikat tidak dibayar. Ini di antara perkara-perkara yang perlu diatasi, which can be managed. Takkan kita 20 bulan tak boleh manage, ya. Nak serahkan dengan, give us the power, let us manage Sabah, and I can prove to you that we can do better than you guys, ya. Dan saya berharap dalam keadaan yang ada pada hari ini, Dewanda dibubarkan. Tidak ada kontrak-kontrak yang harus ditandatangan pada masa sekarang, ya. Kena ini bukan lagi kerajaan yang cuma interim government yang ada, ya, caretaker government. There is no additional fund. There shouldn't be any additional contract to be given to any kind of companies yang ada ini. Saya berharap perjalanan kontrak-kontrak yang lalu harus dilakukan dengan secara baik. Jadi saya ulangi balik. Tidaklah saya sebutkan 3 serangkai. Cuma water saja, ya. Saya pun pernah menyebut bahawa di Parlimen, Pen Borneo dah 5 Perdana Menteri dah. Dari Najib, Mahathir, Mahyudin, Ismail Sabri sampai Datuk Seri Anwar, YB Tambun. Saya bahaskan di Parlimen. Tak selesai-selesai pun keadaan pada hari ini. Dan saya tidak pernah tamatkan ini kontraktor Pen Borneo. Saya cadangkan dengan Kerajaan Persekutuan. Pasal pengurusan Pen Borneo, Kerajaan Persekutuan yang buat. Bukan saya lantik kontraktor, bukan saya menamatkan kontraktor. Sampai sekarang masih lagi kontraktor itu berjalan. Tapi janganlah cerita yang tidak ada asas dia sampai kita, 3 serangkai kita lakukan. Saya yakin air kita boleh selesaikan dalam jangka masa yang pendek seperti masalah yang dihadapi sekarang. Masa kita kerajaan, mana ada masalah air? Seperti yang berlaku pada hari ini, was there any incidents? Hospital tidak ada air? Hotel tidak ada air? Ya. Tapi kita yakin bahawa rancangan dan susunatur yang kita lakukan pada hari ini kita mampu untuk mengatasi masalah keperluan rakyat, ya. Dan saya berharap perkara ini seperti yang nyatakan, give us the power, ya. We can prove to you guys that we can do better than you. Okay? Enggak ada soalan dah. Any questions? Single party cannot win the Who? elections. Who? He came from PBS. Says that it cannot happen at One it's time. coalition of government parties. What's your view on it? Well, he forgot that he was a member of Supreme Council of PBS. If I'm mistaken, he was then the vice president of PBS. When PBS was there then, he was a member, they were able to won an elections with a majority, not only simple, but yet, a single party like PBS was able. Apa yang penting kepada kita, kita serahkan dengan rakyat yang ada di Sabah untuk menentukan siapa jadi kerajaan. Walaupun kemungkinan anggapan mereka tidak akan mampu satu parti memerintah Sabah. Tapi kalau rakyat Sabah dah memutuskan zaman PBS pun dia jadi ahli dia, boleh PBS memerintah 10 tahun, zaman berjaya boleh mereka perintah 10 tahun. Jadi kita serahkan dengan rakyat yang ada di peringkat di Sabah. Pasal maka dengan itu kita memutuskan kerjasama dengan rakyat Sabah, ya, untuk memutuskan supaya masa depan rakyat Sabah jauh lebih baik, ya, daripada apa yang dirasa pada hari ini. So I dispute that sort of that thing, there's no incident of single party can win an election. We have seen that in many occasions, that not only in Sabah, I believe other places too. I mean, you look into, for example, like United Kingdom. Of course, we cannot put a similar kind of environment like what they have in UK. Even in US as well, Democrat, Republican, ya, boleh pula. Labour, Conservative boleh pula. Berjaya boleh, PBS boleh, PAS boleh di Kelantan, single party boleh pula perintah. Yang ada takkan kita tak boleh perintah, kan? Okay? Anything else? Jadi masalah yang saya sebutkan tentang air ni bukan kita tamatkan kontraktor yang ada. Dan saya melihat ada lagi kontraktor yang ditamatkan.
Yang dahulu kita tamatkan, mereka dah bayar 300 juta lebih. Dan tidak tahu, saya akan selidik dengan mendalam. Saya dipahamkan anak syarikat ataupun ada kontrak-kontrak yang ada, bila dilantik mereka hanya bagi subkontrak kepada mana-mana syarikat. Maknanya tidak ada keupayaan. Pasal itu saya bimbang sangat. Perjalanan kemudahan asas seperti air ni terbantut sehingga pada hari ini oleh kena pengurusan pentadbiran yang tidak cekap dan rasuah yang berlaku di jabatan yang terlibat secara, ya kita katakan bahawa perkara ini perlu diatasi. Tidak pernah dalam sejarah jumpa duit beratus juta dalam satu jabatan itu. Dan perlu perkara seumpama ini kita teliti secara baik. Jadi kalau sekiranya kita nakkan, let white paper to be done. Kalau nakkan the detail part, or even the Auditor General, ya, Ketua Audit Negara boleh siasat secara mendalam. Bagaimana keadaan yang berlaku pada beberapa tahun masa kita perintah, termasuk pada tahun ini juga. Mereka perintah 5 tahun, where are the problem? Ya? Syarikat-syarikat yang mereka lantik, ada kewibawaan dia ke, ada keupayaan dia ke, ya, yang ada asas boleh menyatakan bahawa boleh mereka mengatasi masalah supply of water di peringkat akar umbi ni. Okay, anything else? Sesudah dari DIP lagi papat atau Frankie, ada menerima apa tawaran untuk masuk ke Malaysia? Tak ada. Saya banyak pergolakan yang berlaku pada hari ini dan kita itu hal mereka lah. Kita tak nak campur, ya. Seperti yang kita katakan, we manage our party untuk pastikan bahawa warisan adalah merupakan pilihan kepada rakyat Sabah. Jadi apa yang berlaku dengan tadi itu, kita tak terlibat langsung dan tidak ada lagi pun kita melihat bahawa apa yang penting kepada kita supaya kita boleh menghadapi berbagai cabaran yang ada. Okay? It's been a while since we see Dr. Juns Wong. What is his status? Why? Juns Wong. He was just with us. He was here when he was around. He's quite busy. He's working hard. He's been going around to ensure that not only here in AK but also other area too. Every week. Mm. He's quite busy. We have give assignment to quite a number of them. For example, like they're going to some places, not only Kota Kinabalu, yeah. For example, like, A lot of areas. yeah. I mean, Just now, before we started the PC, you invited the media to join me in Bangi, in a trip to Bangi on October 16, saying that you will announce something. So No, just- we just- expect something on the no, just announcing some of the area where we can resolve the problem, the people on the ground there. Not China. nothing. Not China. You're going to announce. So we wait for the date that when is going to be the nomination day, but we have been working more than 3.5 years. We didn't wait for the announcement to be dissolved. And yet we can imagine that I have gone around to almost all places in Sabah now. And I know the critical problem that they face, but also sometimes it is indeed very important for us, not only to spell it out, but also to highlight that, so that some of the people responsible for giving all this, providing this basic necessity, not only depending on people like us as an opposition, if we can resolve the problem of those kampung folks in Bangi, why can't the state government be able to do that? You know, that's a little bit of announcement anyway. Yeah, but I do hope that, I think what is crucial here, this coming election, cuma kita minta supaya dari segi proses perjalanan pilihan raya kali ini dilakukan secara baik, ya, proses dia, dan saya harap pemantauan akan dilakukan, tidak akan berlaku sesuatu perkara yang tidak sehat dalam perjalanan pilihan raya. Dan saya yakin seperti pilihan raya yang telah lalu, ya, berjalan dengan lancar. Dan saya berharap pada kali ini kita ikut aturan peraturan yang ada untuk membolehkan supaya rakyat Sabah mempunyai hak untuk menentukan siapa kerajaan yang mereka mahu, siapa pimpinan yang mereka nak pilih. Ini yang jauh penting kepada kita. Jadi pilihlah pimpinan dan kerajaan yang boleh mengatasi masalah air dalam jangka masa yang saya sebutkan. Ya. Selamatkan Sabah. Selamatkan Sabah itu. Bukan 3 serangkai, ya. The warisan announce candidacy before the election day. You can say that. Well, when nomination day, Should I, of course, before, yes. I think we will definitely give not to say ample time, but not too early, yeah, to ensure that everybody. We have to check. Already asked some lawyers to ensure that they have no criminal cases, they have no certain things that can be disputed, to ensure that we are prepared. And also we want to spell it out earlier.
Because there will be some naughty guys outside there. Oh, who are they? Tahulah budaya macam-macam kan. Yeah. There's really a balance between women and the young with the veterans. That's why, well, you'll see that the announcement will be done. Then there will be some kind of, yeah, sure. Yeah, some of them young, some of them old like, I'm not so sure, like me. Will come, the announcement will be done. You're very interested with Jones. I just wonder, Jones Wang is your favorite topic. That's the favorite topic of the day. He's there. He's our vice president anyway. How can you just ignore vice president? The party system that we have, it's based on sort of like, respect to those people, the hierarchies. Of course, what is crucial for us, winning elections. It is not here to just try to please anyone on whether position they held on certain things, but what is important, intact. Yeah, sort of like how best we can unite our members to ensure that we can tell the world, to tell the people in Sabah, well, it's a united force that we have here under Warisan, and we have clarity in our mind, and I will spell it out the moment. Not manifesto, it's a VC and misi that we have. Our missions for these coming elections, and we'll spell out what can we do, that we can be sure of what we can do. Yeah. So these are the future generations that kita katakan, oh wira-wira, orang muda semua ini. Yeah. Yang menjadi, it's their future, not my future. Yeah. We are fighting for the future of young Sabahan generations to come. But we don't want to, sort of like mold the future such we play a very prominent role. But let the young people also be involved, be active, molding the futures too. Okay? Beberapa ini suka punya timbalan PJRS, keluar daripada PJRS, mungkin ada susul masuk ke Warisan dan sebagainya. Beberapa Memang ada beberapa orang yang telah pun menyertai dan keinginan mereka menyertai parti kita. Ya, dan untuk tujuan kita nyatakan penyatuan rakyat Sabah tidak jadi masalah. Cuma kita tidak mau melihat bahawa masuk parti itu nak jadi calon. Ya, itu bukan syarat yang kita letakkan kepada mana-mana pihak. Cuma kita nakkan perkuatkan parti kita untuk memenangi pilihan raya dan juga untuk menyatukan rakyat yang ada di peringkat Sabah ini. Pasal our intentions, how best we can unite Sabah. Bukan berdasarkan agama dia, bukan berdasarkan kaum dia. Because Sabah ini satu tempat berbeda dengan tempat-tempat lain. Ini adalah satu wilayah yang berbagai kaum dan bangsa. Perlembagaan yang kita ubah dahulu, perlembagaan Malaysia ini, saya nak nyatakan bahawa bila you sebut artikel 1A, ya, bila 1-2, ya, nama-nama negeri-negeri dan wilayah-wilayah persekutuan yang ada. Dulu tidak ada ni. Ini yang baru punya ni, 2022. Dalam 2016, 2000 lebih, tafsiran dia, nama-nama negeri tidak ada wilayah. Ya, yang ada tu ada pun wilayah tapi tidak termaksud. Negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri tanah Melayu iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan Pahang, negeri-negeri Borneo. Negeri-negeri Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Ini berdasarkan Perjanjian 63 yang telah kita gubal dalam Perjanjian 63 2019 dan bawa pergi parlimen. Pertama kita bawa gagal. Waktu itu mendiang VK Liu pasal undi tidak cukup. Tapi bila Wan Junaidi sekarang TYT membawanya, kita menyokong lulus. Dan kedudukan Sabah dan Sarawak itu berbeza bukannya seperti negeri-negeri yang lain. Status dia. Pasal kita ada bidang kuasa tentang tanahnya, bidang kuasa tentang immigrationnya, bidang kuasa tentang perjanjian 40% return tax yang ada, pemberian khas. Negeri lain tidak dapat pemberian khas yang ada. Cuma Sabah dengan Sarawak. Untuk cukai 40% cuma Sabah saja. Sarawak tidak dapat. 40% collection of tax, what you collect in Sarawak is already given to federal, central government yang ada. Ya? Cuma Sabah saja, special case dia. Dan orang itu salah seorang yang pembantu what's his name? Wong, Paul, still alive. When Datuk Paul Wong, is it? One of the guys that he was involved, the young people to draft
perjanjian 40% ini. Oh, ya Pak Leong. Yap Pa Leong. Nah, Datuk Yap Pa Leong as an accountant still alive. Dan dia yang telah terlibat dalam menggubal formula 40% macam mana, ya, cukai yang dipungut. He's still alive, he's still around. Dato' ya Pak Leong. Okey, jadi saya berharap sungguh banyak perkara yang telah kita jayakan perjanjian 63. Pelantikan hakim, ya. Kalau kita sebut satu persatu, contohnya kuasa negeri kesihatan, pentadbiran Pulau Sipadan, deep sea fishing, ya. Dan kita kuasa ini sudah pun itu 29 tangkap deep sea fishing is already vested with the state government. Bukan ini, ya. Lepas itu karena beri hak milik yang ada, ya. Dan lepas itu bidang kuasa Hakim Besar Sabah dan Sarawak, otonomi pentadbiran Mahkamah Sabah dan Sarawak dan pengalaman kehakiman Borneo di Mahkamah Rayuan bagi mendengar kes di-file di Borneo. Pelantikan pesuruhjaya kehakiman ini diserahkan kepada negeri Sabah, wilayah Sabah dan Sarawak. Okay, thank you. Anything else? For the next PC, we said for the next PC. Oh yeah, no. So you're very interested. Itu kamu perlu semua atas itu pasal. Jason. Groups like NGOs and political parties for this Sabahan for living outside of Sabah to do coastal voting. Can I get your comment on that? Well, I think decision has been done. They should exercise their right because they are in Malaysia, you know, to ensure that they can vote. Dia should consider. Whatever it is, yeah, I do hope that, well, they need to look into it because there's a lot of Sabahan young people that we can't afford to transport them here anyway. Yeah? And right must be granted to them. But whatever it is, we leave it to SPR to decide on that particular ground because time is so limited and we don't know what happened to them. But I met them in KL when I was in KL during the budget, and some of them called me up and said, Dato' Sri, can we go back? I said, go back. If you don't have right to vote, but make sure to exercise your right. But I do hope that in the future, I think SPR must look into it, the detailed part of it, how can they exercise their right. For example, like in UK, we did discuss some of our people working in our embassies in United Kingdom and other places too. They were allowed to do postal vote, but that was in UK. It's quite a distant way for them to come over overnight. But I suppose, I just wonder in KL, if they can come back, so much the better. But if they don't, if they can't, then have to look into it. Apa masalah untuk mengatasi, contohlah kalau boleh janganlah terlampau mahal sangat. Penerbangan tiket dia ke separuh ke atau bagaimana ke untuk membolehkan pasal mereka pun ada kerja. Bila balik ke Sabah, cuti mungkin dilonggarkan sedikit sebanyak untuk mereka membolehkan turun mengundi yang ada. Ya? Yang penting ini kita harus galakkan setiap yang ada kelayakan mengundi yang ada. Tapi yang very particular jangan ada pula ada pengundi hantu. Ya, nah, itu yang very particular. Ya, jentera kita dah nyatakan bahawa double check, jangan kena berdasarkan undang-undang. Orang ini dari kampung ini, kena IC dia mesti jelas. Jangan pula orang ini tengok-tengok daripada kampung bukan dia punya kampung ini boleh mengundi. Ya. Okey, tapi yang saya harap sungguh seperti yang dinyatakan, ini sudah bubar dewan. Jangan ada kontrak baru. Jangan ada tambahan peruntukan baru yang ada. Dia punya norms dia. Perundangan saya masih ingat dulu masa saya kerajaan. Bila sudah bubar dewan, kita pun tak boleh belanja. Tak boleh sign kontrak baru yang ada. Jangan ada backdate kontrak yang ada. Okay? Anything else, Jason? Ya. Maaf sekiranya salah. Kewajaran belanjawan baru-baru ini 53,4 juta dikatakan pemberian hasil rendah. Apa kewajaran kita Dato' bersetuju dan menerima pemberian hasil? Pemberian hasil ini bukan pasal apa, belanjawan yang ada pada hari ini kebimbangan saya ya. Kita sokong, bukan kita tidak sokong. Belanjawannya ada pasal kita perlukan duit. Cuma pelaksanaan dia. Contohnya hari ini 60 bilion lebih untuk pendidikan yang ada. Pelaksanaan dia. Kita tak mau nanti besok bila jumlah yang begitu besar. Last year 2005 peruntukan hampir 56 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Tapi kita harus salurkan duit yang ada ini kepada kawasan yang amat memerlukannya. Jangan dibagi ke kawasan yang mana tidak amat memerlukannya. Kementerian Kesihatan banyak peruntukan. Tapi kita di Sabah jantung pakar satu orang dia.
kena bawa pergi Kota Kinabalu kalau nak operate jantung. Jadi duit yang banyak ini ya lahirkanlah bukan hanya dari segi manpower, pakar-pakar doktor yang ada, kemudahan-kemudahan sekolah yang masih berpapan di Sabah, yang masih tandas air tidak ada. Jadi ini yang saya harap sungguh peruntukan yang sedia ada, ya apa yang saya katakan tadi itu haruslah dilaksanakan dari segi sebaik mungkin berdasarkan dengan keperluan. Mana kawasan yang amat memerlukan duit yang begitu besar dari segi Kementerian Pelajaran Kesihatan yang ada. Okey. Bukan 3 serangkai. Dan saya beritahu bukan kita katakan jauh penting bukan hanya dari segi pemberian khas itu, jauh segi dari segi kita terima dulu masa saya 50 juta lebih. Tapi kita berunding agak lama. Menyatakan, tapi jauh lebih dari itu banyak kelulusan yang saya sebutkan. Kehakimannya, bidang kuasa Hakim Sabah Sarawak. Tidak pernah gazette. Ya. Never gazetted Ya. the 54 million. Ya. Saya pun dah menyatakan the amount that given was saya beritahu is not the final amount. It was never Dalam jawatan kuasa given. Nasib ada minit dia, you check the minute. dalam Ya. Jangan pula kita apa yang bagi kita terima ya. Belanjawan kita terima. Jangan pula tak terima nanti gaji rakyat macam mana pula pegawai-pegawai kerajaan yang ada. Tak berjalan ekonomi kita. Of course there will be some question in terms of delivery system. Yang ada we can improvise, ya. Kita sokonglah belanjawan tak sokong jumlah dia, ya. Cuma saya minta pelaksanaan dia yang ada harus cuma kebimbangan juga dari segi jumlah utang yang meningkat. Pasal dalam jangka masa 3 tahun 5 tahun, ya. Dalam jangka 5 tahun utang negara kita 490 bilion yang perlu diselesaikan itu. Dalam jangka misal 5 tahun. So that is my concern. Dulu pun saya bangkit tentang banyak perkara 1MDB hutang 1.3 trilion, ya. Dan yang penting kepada kita seperti yang saya katakan bahawa dalam pilihan raya kali ini kita nakkan supaya menentukan siapa jadi kerajaan, siapa jadi pimpinan yang ada di Sabah ini, bagilah kepada orang-orang Sabah menentukannya yang layak. Ada yang bukan orang Sabah, contoh macam berhikmat, tentera ke apa, itu mereka berhak untuk mengundi dan bagilah untuk membolehkan. Tidak berarti kita tidak bantu mereka. civil